المحبة لها علامات، وهذه المحبة لها أدلة تدل على أن هذا الشخص صادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan cinta ini ada tanda. Cinta yang Allah SWT berikan ini ada tanda, yang mana tanda itu akan zahir daripada orang yang punya cinta yang sebenar. ولا يمكن للإنسان يدعي مثل هذه المحبة ولا يظهر مثل هذه العلامات. Tidak mungkin ataupun mustahil bagi seseorang itu dia mendakwa diri dia ada cinta, akan tetapi tidak ada alamat, tidak ada tanda-tanda cinta itu pada dirinya. كما قال قائلهم لا تدعي فالحب له علائم ما ذاقها من في الظلام نائم. لا يمكن تدعي شيء من غير أن يظهر عليك أثر هذا الشيء. Seperti mana berkata orang alim bahawa alim ulama bahawa perkara yang didakwa itu pasti ada alamat, pasti ada tandanya. Maka tidak mungkin seorang itu mendakwa sesuatu akan tapi tidak ada alamat yang keluar daripada dakwaannya. كيف كانت محبة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ Bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana tanda kecintaan mereka terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكيف كان حالهم في شوقهم إليه صلى الله عليه وسلم؟ Bagaimana keadaan mereka, mereka punya syauq, mereka punya cinta rindu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. كيف ظهرت هذه المحبة عليهم حتى كان يمرض بعضهم من شدة هذه المحبة. Bagaimanakah keadaan mereka dalam keadaan gila akan cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ada sebahagian dari mereka sakit dan demam dengan sebab cinta ini. اليوم الواحد منا والعياذ بالله إذا أحب امرأة أو أحب يظل يفكر، يظل يتعب، يظل انظر إلى هذا الحب العفيف، انظر إلى هذا الحب النظيف، انظر إلى هذا الحب الشريف الذي تجمل به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Hari ini kita tengok kita lah kawan-kawan kita, kalau ada yang mendakwa dia cinta si fulan ataupun si fulana ataupun mencinta kerja ataupun apa-apa, maka pasti dia akan nampak zahir cinta tersebut dalam perbuatan dia, perlakuan harian dia. Maka kita tengok bagaimana cinta yang suci ini, cinta para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا عرضت عنه هذه المرأة والعياذ بالله يظل بلا أكل بلا نوم، يظل يفكر حتى ممكن يأخذوه إلى المستشفى والعياذ بالله تعالى. Kalau orang yang mendakwa cinta akan seseorang, si fulanah seorang contohnya, kalau orang tersebut tak layan dia ataupun tak ada, tak jumpa, tak nampak sehari, mungkin dia dah makan tak kenyang, mandi tak basah dan sebagainya. يقول أحد الصحابة الكرام الذي امتلأ قلبه بهذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Akan tetapi sahabat kiram, sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini hati mereka penuh dengan cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. سمعتم هذه القصة مرارا، لكن نتذكر فقط العبرة والعظة من مثل هذا الحب الذي تحلى به الصحابة. Banyak kisah daripada sahabat bagaimana cinta mereka, kisah tentang cinta mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah dengar banyak kali. Akan tetapi kita akan sebutkannya lagi sekali, kita akan sebut ulang-ulang menyebutnya untuk kita dapat ibrah daripada itu. غاب عن النبي أيام، وكان من خلقه الكريم أن يسأل عن أصحابه إذا تغيب أحدهم يسأل عليه رسول الله أين فلان. كانت هذه أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. Antara akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada di kalangan sahabatnya yang safar ataupun yang tak jumpa, beberapa hari tak jumpa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanya mana si fulan ini, mana dia pergi lama tak jumpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanya. وقد غاب ثوبان 3 أيام عن النبي فسأله انظروا ثوبان ماذا حل به وماذا حصل له. Seorang sahabat bernama Sauban, dia telah tidak berjumpa, mana baginda Nabi SAW tidak nampak dia dah 3 hari tak nampak. Maka baginda Nabi tanya, mana Sauban ini, pergilah cari dia, pergi tengok dekat apa jadi dia. فسأل بعد ذلك فقالوا يا رسول الله إنه مريض وما به مرض من الأمراض التي نعرفها في الناس، ليس به حاله نحيف وجسمه لونه بالتغير، لكن ليس به مرض معروف. Kemudian sahabat dia balik itu berkatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Sayyidina Sauban dia sakit, agar tapi sakit dia pelik sikit, kami tak pernah tahu sakit dia macam ni. فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi SAW pergi menziarahi dia. فلما زاره ما بقي ثوبان فقال يا رسول الله والله ما بي مرض من أمراض الدنيا، ولكن نجلس معك يا رسول الله فنشعر أننا في روضة من رياض الجنة.
Maka ketika mana baginda Nabi SAW menziarahi Sayyidina Thawban, dia berkata, aku tidak ada, mana sebenarnya aku tidak sakit, akan tapi ingin duduk dengan kamu ya Rasulullah, kerana ketika mana duduk dengan kamu aku rasa seperti duduk di dalam nikmat syurga, dalam taman syurga. انظر كيف يفكر هذا الصحابي، انظر إلى البعد الذي يفكر فيه. Tengok bagaimana sahabat ini fikirannya bagaimana. هذه الدنيا قال ستزول 50 60 70 80 سنة وسنزول وننتهي من هذه الدنيا. Dalam keadaan di dunia lagi, di dunia ini yang mana singkat saja, 50, 60, 70 tahun sahaja. فقال يا رسول الله نحن في نعمة بوجودك بيننا، إذا انتقلت إلى الدار الآخرة وجاء يوم القيامة لا ندري أين نكون يا رسول الله. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami ketika hidup di dunia ini mempunyai nikmat, dapat bersama dengan kamu wahai Rasulullah 60-70 tahun. Kalaulah kami dah mati nanti meninggal berpindah ke Darul Akhirah, tak tahu bagaimana nak jumpa kamu ya Rasulullah. إلى آخر القصة عندما قال لو كنا في الجنة لا أكون في مرتبتك يا رسول الله وفي منزلتك. Sehingga akhir kisah dia beritahu bahawa kalaulah kami di akhirat nanti, kami tak dapat nak bersama dengan kamu seperti kami bersama dengan kamu di dunia, kerana martabat kami pasti berbeza. أنزل الله ببركة هذا الشعور وببركة هذه المحبة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Daripada kisah ini Allah SWT turunkan ayat bahawa barang siapa yang mencintai pasti akan bersama di hari akhirat. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم وفيهم. Semoga Allah SWT pilih kita semua untuk bersama dengan baginda Nabi SAW. ونحن اجتمعنا محبة لرسول الله، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه. Kita hari ini, pada malam ini kita berhimpun semata-mata kerana Rasulullah. Semoga di sana kelak nanti kita akan berhimpun bersama dengan Rasulullah. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ركبه وفي حزبه. Semoga kita semua berada di dalam golongan, di dalam hizib, di dalam di kalangan umat Nabi SAW. ورسول الله هو الذي يتحنن وهو الذي يسأل وهو الذي يتفقد على أمته. Sedangkan baginda Nabi SAW, baginda lah yang bertanya tentang umatnya. يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وددت لو أني رأيت إخواني. Di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi berkatakan, aku ingin untuk melihat akan saudara-saudaraku, rindu untuk melihat saudaraku. فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ Kemudian sahabat bertanya, adakah kami bukan saudara kamu wahai Rasulullah? فقال أنتم أصحابي. Maka Nabi kata, bukan, kamu adalah sahabatku. إخواني الذي يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني. Saudara aku adalah mereka yang datang selepasku, mereka beriman terhadapku akan tetapi tidak dapat melihat. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد يقول يتمنى أحدهم لو رآني بماله ونفسه. Dalam riwayat lain, dalam Musnad Imam Ahmad juga menyebutkan mereka ini beriman, mana tidak dapat melihatku, beriman denganku, akan tapi teringin untuk berjumpaku walaupun mengorbankan semua harta dan diri mereka. كيف لا نحبه وهو الذي في يوم القيامة لا يهمه إلا أمر هذه الأمة. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi SAW, sedangkan bagi Nabi pada hari kiamat nanti yang paling penting bagi Nabi adalah kita umatnya SAW. الأنبياء يقولون إن الله قد غضب غضب لن يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، ورسول الله يقول أمتي أمتي. Nabi-Nabi yang lain pada ketika itu mereka semua sibuk dengan mengatakan bahawa Allah SWT tidak pernah marah sebelumnya dan selepasnya, selain mana begitu marah bersangatan pada waktu itu, akan tapi pada ketika itu baginda Nabi SAW sibuk dengan umat. لهذا نسمع في المولد لسيد الحمر وغيره يقول ولها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع، يعطيه الله سبحانه وتعالى ما أراد ويعطيه الله ما أحب في أمته. Di mana sebagaimana kita dengar dalam Maulid Habib Umar, bahawasanya di situ Allah SWT merintahkan kepada Nabi SAW, kamu sujudlah, kamu mintalah apa yang kamu nak, kamu boleh beri syafaat kepada siapa yang kamu nak. بعض الناس من الغباوة والحماقة التي تجتمعون في مجلس المولد، أين الدليل؟ أين رسول الله لا يحتاج إلى مدحك، رسول الله لا يحتاج إلى ثنائك، رسول الله لا يحتاج إلى شيء منك، قد أثنى عليه أرحم الراحمين وقد رفع مرتبته الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. Sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada mungkin sahabat-sahabat kita, dia mereka bertanya kenapa berhimpun untuk mengadakan maulid, kenapa berhimpun untuk meraihkan Nabi SAW, adakah dalilnya
Kenapa nak lebih-lebih puji terhadap Nabi, sedangkan baginda Nabi tidak perlukan kepada pujian-pujian kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggikan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. يوم القيامة في اليوم الذي يتركك أبوك وأمك وزوجتك وأحب الناس إليك يتركوك، كل واحد مشغول بنفسه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسأل والذي يبحث أمتي أمتي يا اشفع تشفع، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار. Pada hari yang mana semua di kalangan saudara mara kita lari, ibu kita lari daripada kita, ayah kita lari daripada kita, adik-beradik kita lari daripada kita, akan tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang kita, memikirkan tentang umatku, sehingga kan Allah SWT beri peluang, beri syafaat kepada baginda untuk memberi syafaat kepada siapa saja yang baginda nak, dan baginda mengatakan bahawa aku tidak akan redha melainkan semua umatku masuk. إذا أردت أن تدخل السرور والفرح على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا ما سمعناه من الحبيب عبد القادر جزاه الله خير في حثه على أمر الصلاة، هذا الذي يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، محافظتك على الصلاة، حثك أولادك على إقامة هذه الشعيرة المباركة التي من تركها ولج باب من أبواب الكفر والعياذ بالله تعالى. Kalau kita nak balas jasa Nabi SAW dengan menggembirakan hati Nabi SAW, maka kita ikut seperti mana yang dinasihatkan oleh Habib Abdul Qadir As-Saqaf, yakni untuk kita jaga solat kita, jaga solat 5 waktu kita, dan mengajar anak-anak isteri kita untuk jaga solat. قال الفرق ما بيننا وبين المشركين ترك الصلاة والعياذ بالله. إذا ترك الإنسان الصلاة كيف تبدو عليه علامة الإسلام وقد ترك هذه الشعيرة الكبيرة؟ Perbezaan antara kita dan orang kafir adalah solat. Kalaulah kita meninggalkan solat, maka tidak ada beza kita dengan mereka. بعض الناس ما شاء الله حبب الله إليه الصلاة يأتي إلى المسجد ما يهمه أمر زوجته، ما يهمه أمر أولاده، صلوا ما صلوا ذهبوا جاءوا لا يهمه. كيف وأنت مسؤول قد قلدك الله شأن مثل هذه الأسرة؟ Sebahagian daripada orang, sebahagian daripada kita punya Allah SWT telah pilih mereka untuk dapat jaga solat 5 waktu di masjid, pergi ulang balik masjid 5 waktu, setiap hari ulang balik masjid, akan tetapi dia tidak memikirkan tentang keluarganya di rumah, tidak memikirkan tentang isteri dan anak-anaknya, bagaimanakah solat mereka di rumah. هذه مسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ini adalah tanggungjawab kita. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, setiap kamu ada tanggungan dan kamu bertanggungjawab atas tanggungan kamu. قال فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. Setiap orang yang ada tanggungjawab, ketua keluarga bertanggungjawab ke atas ahli keluarganya, maka akan dipertanyakan tentang tanggungjawabnya. الأب فقط. قال والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. Seorang ayah adalah ketua bagi keluarganya, maka dia akan ditanya tentang keluarganya. Adakah ayah saja? Tidak. Seorang ibu juga adalah ketua, adalah tanggungan bagi keluarganya, ini anak-anaknya, dan dia juga akan ditanyakan tentang anak-anaknya. والخادم مسؤول في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. Dan seorang khadim adalah tanggungjawab dia adalah menjaga rumah tuannya, dan dia akan ditanya tentang jagaannya. ثم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan setiap dari kepada kamu ada tanggungjawab, ada tanggungannya, dan kamu semua akan ditanya tentang tanggungannya. خصوصا في آخر الزمان الذي ضعف فيه مفهوم التربية، ضعف فيه مفهوم الأخلاق، ضعف فيه مفهوم الآداب كما نراه اليوم. Khususnya kita pada akhir zaman ini yang mana telah sangat lemah, sangat lemahnya tarbiyah, sangat lemahnya adab, sangat kurangnya adab dan kurangnya tarbiyah. كما نراه اليوم يكبر الرجل بعد أن رباه أبوه وأمه بعدين ما يسمع كلام أحد، ربما سمع كلام زوجته ولم يسمع كلام أبوه وأمه. Seperti kita tengok keadaan sekarang, mungkin ada orang yang mana dia dibesarkan oleh mak ayahnya, daripada kecil dibesarkan daripada mak ayahnya, akan tapi bila dah besar dia tak dengar cakap mak ayahnya, dengar cakap isteri dia lebih daripada mak ayah dia. إنسان خير يقيم الصلاة لكن لا يعير اهتمام ولا شان ولا حرمة لا لأبيه ولا لأمه. Seorang yang baik menjaga solat, akan tetapi tidak ada kehormatan, tidak menjaga keadab. فين هذه الأخلاق وفين هذه التربية وفين مفهوم هذه الأخلاق التي ضعفت فينا؟ نسأل الله أن يعيدها. Manakah perginya akhlak-akhlak kita, manakah perginya adab-adab kita sebagai seorang Islam? Semoga Allah SWT kembali akhlak dan adab kepada kita. وقد ورد في بعض الأحاديث في شأن آخر الزمان قال يأتي في آخر الزمان
قال لأن يربي أحدكم جروا في بيته، نسأل الله السلامة. الجرو ولد الكلب. قال يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدهم جروا في بيته خير له من أن يربي ولدا من صلبه. Di dalam satu hadis tentang menceritakan tentang alamat tanda-tanda akhir zaman, yang ini hadis tersebut menceritakan bahawa lebih baik menjaga anak kambing, anak anjing di rumah daripada menjaga anak sendiri. ولو أحد سمع هذا الحديث في الزمن السابق لربما تعجب، لكن انظر ماذا يحصل في زمننا اليوم من ضياع هذه الأخلاق ومن ضياع هذه التربية. Hadis ini kalau dulu didengar, zaman Nabi dulu didengar, mungkin orang sahabat akan pelik kerana suasana waktu itu tidak begitu. Akan tapi kalau sekarang ini dengar hadis ini, maka masuk akal. Memang ada keadaan macam itu sekarang. لكن في بعض الأحيان قد يكون الأب أو قد تكون الأم هي سبب في ضياع مثل هذا الولد وغياب أخلاقه. Akan tetapi dalam setengah keadaan mungkin yang menjadi sebab kepada hilangnya akhlak kepada anak-anak, hilangnya adab kepada anak-anak ini adalah ibu bapanya sendiri. إما أنه يربي على الشدة، شديد جدا معه، وإما أن يترك له ما يريد، يفعل كل شيء، يدلل الولد، يدلع الولد، فيقع بين الأمرين، بين الإفراط أو التفريط. Sama ada ibu bapanya sebegitu kuat sangat, begitu syadid sangat dalam mentadbir anak-anak, ataupun sama ada dia begitu memanjakan sangat memanjakan anaknya. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده على بره، ساعد ولده على أن يبره. Rahimahullah, semoga Allah SWT merahmati bapa yang mana membantu anak-anaknya. رحم الله والدا أعان ولده على بره، ساعد، فتح له الباب حتى يبر فيه ذلك الولد. Semoga Allah SWT memberkati bapa yang mana membantu anaknya dalam membesar. ولهذا يقولون عندنا مثل في البلدان العربية يقول رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. مفهوم هذه البيتين أن الأب جاء إلى ابنه وربط يديه وأخذ ابنه ورماه في البحر أو في النهر أو في المسبح، وقال لابنه يا ولد انتبه أن يقع في ثوبك شيء من الماء. كيف؟ أنت ربطت يديه ثم أخذته ورميته في الماء ثم تقول له انتبه يبتل جسمه؟ ما يمكن هذا تمثيل للرجل الذي يهمل ولده، يترك ولده يفعل ما يشاء، ثم إذا فعل شيء بعد ذلك لماذا فعلت هذا؟ هذا مثله مثل هذا الرجل الذي يرمي ولده في الماء. Saya beri satu contoh pepatah di Arab, pepatah di belah Arab sana, yang ini contoh dia yang mafhum kepada contoh ini adalah seorang ayah yang diikat tangan anak dia di belakang, kemudian dia campak anak dia dalam kolam, dalam air, dalam kolam, kemudian dia bagi amaran ke anak dia, wahai anakku, jaga-jaga nanti basah baju. Yang ini menunjukkan contohnya adalah bagi orang yang mana dia mengabaikan anaknya, kemudian apabila anak dia besar dia dia bagi warning kepada anak dia, mana jangan buat sini, jangan buat ni, jangan jatuh, jangan melakukan perkara yang tak elok. Sedangkan dari kecil dia mengabaikan anaknya. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم هذه الآداب. Amin. Semoga Allah SWT pelihara kurniakan kepada kita adab-adab. وأن يحفظ علينا وعليكم هذه الأخلاق. Dan semoga Allah SWT kembalikan kepada kita akhlak-akhlak أن yang baik. يحفظها في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي أسرنا. Semoga Allah SWT kembalikan dan menjaga akhlak dan adab ini dalam keluarga kita, dalam kampung kita dan dalam masyarakat kita. ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك ويقبل هذا المجلس. Semoga Allah SWT dengan kebesaran dan keagungnya menerima kita semua yang ada dalam majlis ini. أعظم القبول وأتم القبول. Dan Allah SWT terima kita dengan penerimaan yang sepenuhnya. وأن يدخل على قلب النبي الفرح بمثل هذه المجالس. Dan semoga Allah SWT masukkan dalam hati Nabi SAW kegembiraan kita kepada Nabi SAW. ونسأله سبحانه وتعالى ببركة هذا المجلس أن يحبب إلينا وإليكم شريعته وسنته. Semoga dengan keberkatan majlis ini Allah SWT masukkan dalam hati kita cinta terhadap syariat Nabi SAW. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم أن يجعلنا وإياكم ممن حافظ على الصلاة وممن حافظ على أوامر الله. Semoga Allah SWT pilih kita semua di kalangan orang yang dapat menjaga solat lima waktu dan mentaati perintah Allah SWT. وأن يجعلنا وإياكم ممن أكثر من الصلاة على النبي، ممن تدبر سيرة النبي، ممن حبب الله إليهم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah SWT pilih kita semua di kalangan orang
orang yang dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW, amalkan sirah Nabi SAW, dan amalkan sunnah Nabi SAW. جزا الله خير أهل هذا المسجد الذي أتاحوا مثل هذه الفرصة، وجزا الله خير أهل ترتيب مولد الأربعين خير الجزاء على قيامهم وعلى سعيهم وعلى خدمتهم. Semoga Allah SWT membalas. Jazakumullah. Terima kasih kita ucapkan kepada AJK Masjid ini kerana mengadakan majlis ini, dan AJK Maulid Arba'in kerana menjayakan majlis ini. Semoga Allah SWT membalas menjadi kebaikan. وجزا الله خير كل من شارك وكل من حضر وكل من أتى، جعل الله ذلك في صحائف حسناتهم. Semoga, dan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT membalas semuanya dan menjadikan semuanya dalam buku amalan yang. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يعاملنا وإياكم معاملته لأهل الخير، وأن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يحقق مطلوبنا، وأن يعطينا ما أطلبنا وما قصدنا من خيرات الدنيا والدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال التقوى وكمال الخشية وكمال الاستقامة وكمال المتابعة لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf tadi kurangan dan terjemahan. Assalamualaikum. الله يحفظك.